suara saya ke? Lah, mic tak kasih on lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi saya pasti semua orang dah dengar kan? Terbaik semua yang dah hadir kat dalam. Ajak kawan-kawan, ajak sanak saudara, ajak sepupu sepapat semua. Hari ni awak bersama saya, Seri Fuad. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam semuanya. Apa khabar yang berada di dalam kereta maupun di udara dan di Malaysia, juga di luar Malaysia. Kita sekarang ni berada dalam rancangan PAPS, Pusat Aduan Pelajar se-Malaysia. Okey, saya nak tanyalah kepada sebelah saya, PAPS tu apa? Okey, sebenarnya kepada siapa yang first time join, PAPS ni merupakan Pusat Aduan Pelajar Malaysia. Pusat Aduan Pelajar Malaysia ni, kalau kau nak tahu dia macam mana, dia adalah... Okey, silakan. Okey, sebenarnya Pusat Aduan Pelajar Malaysia ni, dia macam ni lah. Student-student ataupun bukan student yang mengenali MC Plus, korang boleh tanya apa-apa soalan, korang boleh adukan apa-apa soalan dan kami akan cuba jawab berdasarkan kami punya experience lah. Betul, dia cakap betul. Okay. And kalau sesuai dengan awak, guna. Kalau tak sesuai, jangan guna. Pergilah tanya pandangan orang lain pula yang berdekatan dengan awak. Macam itulah dia. Penat. Penat lah. Saya setakat ni saya memang dah tengah praktis untuk cuba join Iron Man lah. Jadi saya punya praktis adalah kita beralih kerusi dulu. Kita pergi sana, kerusi sana, kita pergi kerusi sini, pergi sana, sini. InsyaAllah suatu hari nanti saya berjaya join Iron Man lah. Amin. Tak ada tepuk ke? Lemak air. Tepuk sekarang? Bukan. Itu bukan tepuk. Itu bukan tepuk. Ya Allah Akbar, salah pula. Itu ayo. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, tunjuk kamera siapa? Tak ada orang kat sana. Bahaya ni. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada soalan yang pertama, iaitu daripada drum roll sikit. Puas hati buat sound sendiri. Boleh tak sir tolong saya cara nak bahagikan masa belajar dengan masa rehat? Please, help me sir. Itulah. Semua caps lock ni. Saya tak tahu dia marah ke, dia menjerit ke apa tak tahu kan. Tapi untuk soalan ni saya serahkan kepada saya lah. Penatlah nak bergali tempat. Tadi. Ada sound sedih sikit tak? Sebab aku macam nak buat sedih. So dia macam... Ada? Oh, tak ada? Aduh, sound tu jangan ada. Okeylah, tak apalah. Okay, jadi untuk soalan ni, cara nak bagikan masa belajar dengan masa rehat. Dengar sini betul. Yang pertama sekali, dalam satu hari, ada 24 jam. 24 bahagi 2 dapat 12. 12 bahagi 2 dapat 6. 6 bahagi 2 dapat 3. Dan kalau kita jumlahkan balik semua masa-masa yang kita dah bahagikan tu, dia tetap dapat 24 juga. Maksudnya sama je lah masa semua orang. So dia adalah sebenarnya bukan berkaitan dengan kita bahagikan masa. Dia adalah berkaitan dengan kita manage masa kita. Saya masa sekolah dulu kan, saya selalu gunakan konsep 80-20 principle. Siapa yang pernah kenal saya dulu, dia mesti selalu dengar saya cakap 80-20 principle tu apa? Dia macam ni. Dia bermula dengan kisah pasal lampu mentol tau. Kan masa dulu orang pakai lampu mentol. Tapi kalau perasan, lampu mentol dengan lampu Kalimantan, pendaflor, lampu warna putih tu, mana yang lagi cerah? Mestilah lampu yang warna putih tu kan, lampu pendaflor tu kan. Jadi, kenapa orang beralih daripada mentol bulat kepada pendaflor adalah reason being, mentol bulat tu yang kalau kuning tu, lampu kuning tu, dia mengeluarkan 20% cahaya tapi 8% haba, which is sangat tak efisien lah. Berbanding yang pendaflor, yang Kalimantan, dia mengeluarkan 80% cahaya tetapi 20% haba sahaja. Macam tu lah lebih kurang. Maka untuk lampu, kita nakkan haba dia ke kita nakkan cahaya dia? Of course lah kita perlukan cahaya. Maka macam tu lah juga untuk kita semua settlekan dengan masalah masa kita. Make sure kita make most of it lah.
So kalau kita ada satu hari tu 24 jam ni kira betul-betul lah. Tadi saya gurau ke kan. Saya nak tunjuk yang masa kita sama. 24 jam, 12 jam tu consider tidur lah. Kita gone. Separuh tu buang siap-siap. Lepas tu lagi separuh, lagi 12 tu je kita fokus waktu kita sedar. Saya percaya benda ni agak valid jugalah. So daripada 12 jam yang kita sedar, okay, berapa masa kita kat sekolah? Berapa masa kita makan? Berapa masa kita solat? Berapa masa kita beriadah? So, semua yang confirm kena buat, semua yang wajib kena buat, set konsep siap, and then kita tengok berapa yang tinggal. Biasanya kita akan tinggal dalam sejam ataupun 2 jam je. Dan itulah masa yang kita gunakan sebaiknya untuk top up mana yang tak cukup lah. Kalau dari segi study, yang itulah dia awak gunakan untuk study. Kalau lah dari segi rehat, itulah juga awak gunakan untuk rehat. Dan satu lagi, masalah dengan ramai orang ialah dia bergaduh dengan masa. Dia bergaduh, dia tengok macam kenapa semua orang macam sempat je kan. Semua orang macam kenapa aku tak sempat? Kenapa korang sempat? Apa salah aku ni kan? Masalahnya ialah dia banyak termenung. Biasanya orang yang rasa di masa tak cukup, dia banyak termenung memikirkan masalah dalam kepala. Dan banyak sangat masalah dia, banyak sangat problem dia tak settle. Tapi dia punya solution apa? Solution yang bukan solution sebenar lah. Solution yang dia buat apa? Dia fikir lah. Dia fikir, okey aku benda tak buat lagi, aku benda ni tak buat lagi. Akhirnya tak cukup masa. Tidak. Macam tu lah ending dia. So why not? Okay, this is another method lah. Yang number one tadi, kita make most of our time. Gunakan sebaiknya. Make sure apa yang kita buat tu cukup, masa yang kita gunakan cukup efisien. Tapi itu ada panjang lebar dia kalau kita nak sembangkan lah. Tapi yang kedua adalah segala apa benda yang tersangkut dekat dalam plan perjalanan kita punya belajar ataupun plan perjalanan anything, tulis. Tulis. Apa tak buat homework ni, tulis. Keluarkan semua, luahkan. Tak siap homework, assignment belum siap. Termasuklah belum bagi makan kucing. Termasuklah crush berlutik. Itu pun masuk sekali. Kalau dia jadi masalah dalam kepala, dia bermain-main dalam kepala, rent free in your head, tulis. So bila dah tulis semua tu, kita dah lepaskan beban di bahu, beban di dada ke atas kertas. Jadi kita nampak benda tu dah visual. Dan daripada situ kita tengok belah kertas tu, mana yang penting sebenarnya? Kita susun pula. Okay, mana number 1, number 2, mana number 3, mana number 4. Okay, so dah siap susun, and then mana yang boleh cancel. So yang cancel ni adalah benda yang macam kita ingat penting, tapi bila kita ada kata, tak penting punya, boleh cancel. So kalau akan datang muncul lagi, tulis lagi, cancel lagi. Saja for the sake of rasa seronok cancel tu je. So bila kita cancel sesuatu, maksudnya kita dah achieve sesuatu lah. Kita dah selesai sesuatu. Yang tu yang kedua lah. Dan bagaimana pula dengan seorang lagi krik. Aduh mak ai, diam pula. Kau nampak tadi? Kau tak nampak alamak, macam mana biarlah dia, tak apalah. Jangan kacau. Macam. Okey. Untuk bahagikan masa belajar dengan masa rehat. Okey, kali ni saya rasa saya nak buat magic sikit. Selama ni orang ingat magic ni sefizik. Apa fizik Haziq? Haziq tu boleh buat kan? Saya pun boleh buat magic lah. Okey, kau nak tengok saya buat magic tak? Kau nak tengok ke tak nak tengok? Kau nak tengok, kalau tengok cakap nak. Komen sekarang. Saya tunggu. Komen. Nak tengok magic. Go. Ada. Okey, bagus. Lagi. 3, 2, 1. Presenting to you. Akhirnya nampak jua. Hai budak Iron Man ni kan. Dia nampak sungguh tough. Terima kasih. Majalah. Okey. Farosudin, apa khabar? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah terbaik. Saya baru sahaja pulang daripada kota lah. Kota. Pasal papa saya belikan kereta. Oh, berwarna merah. Yes.
Ada apa khabar semua? Hai semua. Hai. Terbaik Ifat, sihat Ifat? Sihat? Tak. Kau semua tadi macam ramai sangat. Aku je kat sini. Dah. So Ifat, apa perbincangan kita pada malam ni Ifat? Apa perbincangan kita? Okey, sekarang ni dia ada isu. Dia kata, boleh tak setolong saya cara nak bahagikan masa belajar dengan masa rehat. Biasa orang tanya masa belajar je. Ni dia suruh minta sekali masa rehat sekali. Please help me sir. Help lah. Baik. Aku dah cuba tadi. Lepas tu dia kata nak sebadang. Silakan. Terbaik, terima kasih kepada Cik Ifat. So macam mana kita nak bahagikan masa untuk rehat? Saya ambil saya lah personally lah kan. Betul. Kita memang based on experience pun. Since dengan training lah, kerja lah, Betul apa lah. semua. Kena ingat dia. lah. Yang pertama, dunia ni memang membenatkan. Kena terima fakta. Antara gangguan saya apabila untuk rehat adalah yang utama saya percaya adalah phone lah. Phone. Phone tu rehat ke apa? Macam mana? No. Waktu atas katil, Okay. kita selalunya akan spend time minimum 30 minutes to 40 minutes to the extent of more than 1 hour sebelum kita tidur. Setuju? Majority. Betul. So sebenarnya benda tu mengganggu kita punya pre-sleep punya timing tau. So why not kalau you betul-betul nak jaga rehat, tidur tak perlu lama, tidur perlu berkualiti. Tidur tak perlu lama, tidur perlu berkualiti. Okay, so badan memang sekarang kalau tidur memang saya akan cuba untuk letakkan phone saya tu di tempat yang jauh supaya saya tak senang reach. Sebab kita selalu tipu diri kita. Okay, Kejap ni. Kejap ni. Okay, tengok ni. Sebab, okay contoh, okay aku nak tidur pukul 12. Okay. Lepas tu tiba-tiba, okay tentu dah pukul 11.53 lah. Okay, 12 tidur lah. Tiba-tiba terlebih sikit 12.5 minit. Alah, tak cantik. Sebab dia nak tidur, dia mesti nombor yang genap. Oh, macam tu? Dia mesti nombor yang tepat. Okay, aku tak tahu. Tapi macam aku, personally aku macam tu. Okay lah, 12.30 lah. Terus? 12.30. Tarik. Nak cantikkan waktu. Aku ingat 12.5 tu nak cantik 12.10. Tak. Tak. Teruk ni. End up dah jadi pukul 2. So maksudnya, kita punya waktu nak go into the sleep mode tu, kita dah terganggu dah. Betul? Kita dah rugikan. Sebab kena ingat, 30 minit tu adalah waktu yang sesuai untuk kita pejam mata, untuk body kita register untuk kita tidur. Sebab tak semua orang boleh dapat deep sleep terus. Sama lah macam bersukan, kena warm up dulu. Faham tak? So waktu tidur pejam mata tu, semua jangan terasa kan. So waktu tidur tu, pejam mata tu, saya tahu kadang-kadang kita akan banyak berfikir apa semua. Itulah yang kita perlukan sebenarnya. Before we go into the deep sleep. Ya, betul. So tolong buangkan gangguan-gangguan seperti phone. Okay. Lepas tu dari segi apa lagi macam badan memang tiap-tiap hari memang akan ada satu waktu sebelum Zuhur tidur. Sebab pagi saya swim. Betul? Okay. Saya akan tidur dalam pukul 11, bangun pukul 5. Solat subuh. Dia 11 malam 5 pagi kan? Bukan 11 pagi 5 petang kan? Bukan. Tak, dia confuse sikit kat situ lah. 11 malam tidur, okay. Pukul 5 pagi bangun, swim. And then saya memang janji dengan diri saya, sebelum Zuhur saya akan tidur dalam 1 jam setengah. Yelah, Nabi tidur waktu-waktu macam tu kan. Tak tahulah apa saintifik dia, tapi dah Nabi buat, kita ikut je lah. Mesti ada apa kita panggil? Mesti ada apa? Ada apa? Manfaat. Hikmah. Nabi buat kita ikut lah kan. Pasal orang cakap waktu tidur tu adalah waktu yang terbaik. Betul. Sebab dia di antara pertukaran separuh daripada hari. Apa nama dia? Qailullah kan? Apa tu Tak, nama tidur. Dan ada nama tidur dia. Ada nama tidur dia? Ada. Tapi lupa lah apa dia. Tolong siapa yang berada di ruangan komen, kalau tahu nama tidur. Betul. Qailullah. Betul lah, Qailullah. Itulah nama tidur sebelum tengah hari, sebelum Zuhur. Yes. Tidur seketika. Macam tu lah. Okay. Since sebadang dia dah sentuh sedikit bab Islamik, jadi saya nak sentuh jugalah. Sebab ini apa yang saya teringat, benda yang saya buat dulu. Okay. Antara penyebab kita rasa masa tak cukup, tak kisahlah untuk belajar ke, untuk rehat ke apa kan, adalah kita susun dengan baik tapi tak berkat. Jadi bila tak berkat, akibatnya adalah apa yang kita plankan sejam, dia tak selesai sejam. 4 jam baru selesai. Yalah. Saya to be honest dulu masa muda-muda dulu,
amalan tu uh, lebih baik daripada sekarang lah. Saya harapnya akan datang saya boleh ke arah baik balik lah kan. Sepatutnya kita lagi baik kemudian hari kan. Tapi nak cerita masa zaman tu, saya struggle dengan benda yang sama dan akhirnya saya tambah amalan. Antara benda simple yang ramai orang tinggalkan adalah baca Quran. Baca Quran sehari tu tak payah banyak pun. Siapa yang dah biasa baca satu muka tu consider okey dah. Satu muka satu hari. Bukannya satu muka setiap waktu pun. Dan percayalah, benda ni saya alami sendiri, efek dia saya plankan macam-macam perkara dan sepatutnya benda yang saya settlekan sejam, banyak perkara patut settle sejam. Semua tu settle 5 minit. Wow. So bila kita punya stacking of benda yang tertangguh patutnya kena makan 4 jam, akhirnya dengan keberkatan waktu kita solve benda yang complicated dalam masa yang terlalu singkat. Akibat keberkatan waktu kita ada banyak sangat masa yang aku nak buat apa pula nak buat apa dah settle. Dan benda tu kena percaya dan kena cuba lah. Jadi kepada siapa yang di luar sana, silakan mencubalah. Jadi rasanya itu je kot untuk soalan yang pertama ni Badang. Badang ada tambahan? Kadang-kadang kita cuba untuk balancekan waktu rehat, belajar, apa-apalah, samalah macam sebadang kan. Tapi kena ingat antara benda yang paling susah untuk capai dalam contoh subjek ekonomi saya adalah keseimbangan ni adalah benda yang rare. Keseimbangan adalah benda yang rare. Uish. Susah nak jumpa titik tengah ni. Betul. Okay. But what you can teach yourself adalah at the moment try your very best. Waktu belajarlah sebagus yang mungkin dan waktu tidur, rehatlah yang sebagus mungkin. Okay? Sebab bagi Badang it's impossible lah work-life balance lah, apa bodoh lah, for me lah. Sometimes you win, sometimes you lost lah. Dalam hidup ni mesti ada cost lepas punya. Betul lah. Kalau dapat capai pun titik equilibrium tu pun, kadang-kadang mesti terlajak juga. Bukannya all the time dapat benda tu. Betul. So nampaknya cukup untuk soalan yang pertama. Kita beralih dengan soalan yang seterusnya. Silakan. Mana sound dia? Ada. Okey. Baca apa soalan dia? Okey, soalan yang kedua adalah macam mana nak handle attitude orang yang suka komen semua benda. Plus yang tak sepatutnya. Macam mana nak handle attitude orang yang suka komen semua benda? Pernah alami situasi macam tu tak? Barang. Pernah? Ke tak pernah? Macam saya benda-benda jenis saya heartless sikit lah. Badang heartless Serius lah? Bukan. Macam pernah ke ada orang komen? Cerita pasal kau lah. Pernah ke ada orang komen kat kau benda yang macam asal kau komen macam tu dalam hati lah? Ada tak? Ada? Ke tak ada? Ada. Tapi badan tak ambil hati lah? Tak ambil hati yang terlalu mengganggu kehidupan. Pasal aku ada banyak benda lain lagi nak buat. Faham tak? To be focus on that issue for me is a waste of time. Tapi kena ingat, kalau komentarnya itu adalah komentar yang membawa ke arah yang Badang menjadi orang yang lebih baik, maka now work for it lah. Tapi kalau benda tu negatif, nak tak nak orang mesti akan cakap benda yang kurang baik lah. Walaupun kita sebaik mana pun nak. Buatlah baik pun, buatlah jahat pun, orang tetap akan berkata. Betul. Sebab macam mana korang ni? Betul lah kadang-kadang. To be honest lah, generasi apa kita panggil apa jenis strawberry okay. Not saying that we are very hard dan korang ni terlalu soft. Cuma benda ni boleh di-train. Okay, let's care about people's punya opinion yang tak memberi manfaat. Kena faham opinion, komen ada yang membina, ada yang tak membina. Dah benda tu tak membina, nama pun tak membina. Kenapa kita nak percaya? Kenapa kita nak percaya? Betul tak? You nak proof apa? Dan you tahu kalau you nak proof yang komen dia tu tak membina, orang tu dah lah tak terbina. So itu je lah senjata yang dia ada. Itu senjata yang dia ada. Untuk menjatuhkan kamu manusia. Tiba. Badang kalau orang-orang yang macam ni, kalau dia cakap itu, contoh dia bagi satu komen dia kata, kalau Badang tahu benda tu tak seperti apa pun yang dia cakap,
dan benda tu dia cakap ada atas dasar emosi dan bukan atas dasar untuk menegur, badan ya je lah. Okey, baik. Dalam hati badan cakap, faham tak? I don't care. Dalam I hati don't I care don't lah. care. Tapi Syakib selalu cakap, ni kena faham Pujian tidak bawa kita ke mana, kritikan yang membina kita. Yeah. Kritikan yang membina. Betul orang cakap. Depends on the context of komen tu apa. Dah, tapi kalau orang tu komen benda yang betul, yang kau memang salah, engkau yang problem. Asal kau tak nak terima pula. Benda dah betul. Okey, macam aku sendiri kan. Pasal benda ni sebenarnya dia bagi aku lah, benda ni ada sedikit sensitif tau. Yalah. Sebab apa? Sebab macam contoh paling common orang dengar. Muka Ifat pasal dia tengah bercakap. Tak, dia tak boleh beza. Dia tak boleh beza sebab muka kita tu macam lebih kurang. Kadang-kadang macam Ifat, badang, Ifat. Kau ambil memang spesies lah. Bukan. Tiba. Mana muka aku? Sampai ke sudah. Mana muka? Sampai aku sedar muka tak macam kau coa. Ayah. Okey, macam soalan macam ni aku kata apa dia? Apa kejap? Tiba aku terkejut. Tak ada apa. Teruskan okay. Sifat. Kan aku kata benda ni macam sensitif sikit tau. Yalah. Sebab apa? Sebab pertama adalah dengan jelas, nyata dan terang bab izahah halki lah kan. Izahah halki tu huruf-huruf dia amzahah, subjek saya tu ain harin kha. Tu kan. Nyata dan terang dia tanya tu memang dengan niat nak menjatuhkan. Dia memang bercakap depan publik. Lepas tu dia cakap tu dia nak buatkan orang gelakkan kat kita. Kurang hajar lah. Dia memang kau hajar tu. Yang tu wajar kita tinggalkan lah. Tak perlulah kita dekat-dekat dengan dia kan. Tapi ada pula orang yang dia tanya elok-elok kan. Walaupun soalan tu kita kurang selesa kan. Dia tanya elok-elok for the sake of just nak bertegur siapa. Janganlah terasa lebih-lebih. Bukannya orang tahu apa yang sensitif untuk kita, apa yang tak sensitif untuk kita. Kalau betul lah kita tak selesa dan kita rasa perlu suarakan kepada orang tu, dan orang tu adalah orang yang selalu sangat dengan kita. Betul. Suarakanlah. Tapi suarakan jangan pula jadi kurang beradab. Jangan jadi biadab. Lagi-lagi kalau kita ni muda. Lepas tu dia orang yang berusia. So kita macam apa cakap macam tu kan. Macam saya dengan si Ifat pun macam Ifat dia sekarang 45, saya 22 kan. So, 736. Okay. Apa kau nak cakap dia? Tak, saya nak sampaikan satu kata-kata boleh? Apa dia? Terus. Okey, bagi tahu lah. Habis kau punya point. Aku tak boleh lagi. Habis kau. Okey, aku ada soalan. Aku nak tengok kau fokus tak padang. Okey. Aku cerita tadi sampai mana? Kau cerita tadi sampai yang orang kedua tu. Orang yang kedua? Orang kedua yang memang dia tanya dengan jujur. Dan dia tak berniat pun untuk... Kau fokus. Hebatlah. Okey, betul. So kalau ada orang tu, satu dia tanya dengan baik dan dia berusia. Tapi kita tak selesa. Kita kena cakap dalam bahasa kita kalau nak tegur, tak boleh cakap direct dengan, kalau tak boleh dan tak mampu cakap direct dengan dia, kena cakap orang yang ada authority ke atas dia. Macam contoh katalah yang tanya tu pak cik. Pergilah report ke mak cik. Biarlah mak cik yang tegur dia. Janganlah kita ni muda sangat macam apa ni pak cik. Tiba kan. Itu dah jadi kisah lain. Begitulah. Okey, Badang kata-kata dia Badang. Badang ada kata-kata ni. Kata-kata saya untuk yang ni simple je lah. Jangan terasa sangat dengan kata-kata orang selagi mana dia tak tampar kita. Betul juga. Betul lah. Saya ulang sekali lagi Jangan terasa sangatlah dengan kata-kata orang ni selagi mana dia tak tampar kita. Aku rasa macam simple, ringkas, padat, sesat. Dan untuk saya pula sekejap, tapi kau faham apa yang cuba sampaikan tu? Tapi takut ada orang tak faham. Kau cakap, kau explain sekarang? No, my point is very simple. Word is just a word. Okay? But once it's involved physical, then that's the moment kita boleh step up the game lah. Faham tak? Because your life have to move forward. Jangan terlalu macam ni. You yang decide apa input yang masuk dalam otak you, apa yang you nak receive, apa yang you nak register. Faham? Tapi kalau semua kata-kata you absorb, kan?
So your life is based on people's opinion lah. Sebab tu Badan cakap, jangan terasa sangat dengan kata-kata orang selagi mana dia tak tampar kita. Dan dari saya pula satu je lah. Kalau satu-satu benda tu kita tak boleh nak kawal apa yang bakal berlaku, kita kawal apa reaction kita. Sebab that's the last weapon yang kita ada lah. So kalau kita react negatif, efek kat kita negatif. Kalau kita react positif, efek kita kat positif. So you do what you can do lah. You control what you can control. So that's all. Itu je lah. Aku impress dengan ayat aku tadi tu. Kau impress dengan ayat kau sendiri? Tolong siapa buat JJ je untuk saya punya video tu. Boleh tak? Boleh tak saya request siapa-siapa tolong buat JJ je? Okay. Tag saya nanti. Tak, kau kena cakap dia sekali. Barulah dia boleh JJ kan. Sebab kau request sekarang. Lepas tu nak tu. Okay. Apa-apa dah edit nanti. Oh ya ke? Dia ada ke recording ni? Ada recording ni? Ada dekat YouTube. Oh, alang-alang tu boleh promote sekali lah. Siapa yang terlepas boleh tengok kat YouTube. Okay, baik. Kita pergi kepada soalan yang terakhir lah. Tak, dah habis. Ya, itu sahaja. Ada. Ha? Pilih soalan. Pilih soalan. Okay. Ifat, pilih Ifat. Saya pula. Sekejap saya nak study. Sekejap maths. Okay. Sekejap. Yang ketiga tu macam menarik tu. Kawan sebelah saya suka kacau saya time belajar. Macam mana nak handle dia? Sudah. Kawan sebelah alamak. Dia hari-hari duduk sebelah member ni bang. Pindah sekolah. Terus? Pindah sekolah. Tanpa keraguan? Tak, sebab apa? Awak nak tegur dia, awak tak sampai hati. Okay. Tak pun tukar aliran. Betul tak juga. pun turun balik kelas. Kalau awak form 5, turun form 4. Tak jumpa terus lah. Tak jumpa terus lah. Bunyi macam peli kan, tapi saya serius lah. Betul, itu serius lah. Pindah sekolah. Dah lah. Jadi itu sajalah untuk bukan. Ada lagi? Satu lagi. Tamak lah. Satu lagi lah. Satu lagi. Kau pula pilih Adam. Bapak, nak pull ni. Okey, sekejap. Satu lagi. Mana? Bawah. Tiru. Tagak exam. Lagi. Okay. So, macam mana nak keluar daripada comfort zone kita? Baik, I want to take that one. Okay, silakan. Saya dibesarkan dalam keluarga askar. Dan bapa saya tak suka dengar saya nangis. Kalau saya nangis, dia akan not say berkasar, tapi selalunya dia akan kurung saya. Okay. Contoh abang aku, aku nangis, lepas aku yang kena. Macam aku. Salah kau nangis lah. Dia tak boleh dengar anak dia nangis. Dia nak anak dia keras. Askar. And ada satu momen tu aku takut ayam. Dekat kampung ada ayam tu tengah duduk dalam kotak. Duduk. Aku janganlah comel ayam ni atau kecil je. Aku pun nak sentuh lah muka dia. Dia patuk aku. Allah. Kau hajar punya ayam. Rupa-rupanya ayam bila tengah mengeram telur, the mother tends to be a little bit aggressive. Sebab ada telur kat bawah dia tu yang dia tengah guard. So mungkin aku adalah threat. So sejak daripada situ aku takut dengan ayam. Memang jauh lah kalau ayam. Aku memang tak boleh dengan ayam. Aku memang lari. So bila bapak aku dapat tahu yang aku takut ayam, okay, dia buat adalah dia ambil aku, dia letak aku dalam kandang ayam tu, aku tidur dengan ayam. Alamak. Kau bayangkan aku masuk dalam kandang tu, semua ayam usah aku. Ini ayam mana ni? Semua ayam dia cakap, kau adalah ayam. Kedua adalah saya gayat lah. Okay. So sejak dari situ abah tengah bagi tahu, if you are afraid of something, you have to face it. Kalau takut ayam, pergi berjumpa dengan ayam. Kalau takut tempat tinggi, naik tempat tinggi. Kalau takut jumpa hantu, jumpa hantu. You faham tak? Sebab we are afraid of our imagination. Ya. Yeah. Kalau fikir logik betul tak? Betul. We are too afraid of our imagination. So what you have to do adalah you have to face reality. Okay? Badang takut gayat, so apa badang buat adalah badang naik tempat tinggi. Ini cerita benar, saya tak tipu. Okay, saya harap jangan siapa-siapa ambil ni sebagai contoh. Waktu saya belajar dekat Dungun dulu, saya naik tiang elektrik TNB yang tinggi dalam 30 kaki tu, saya naik sampai puncak sebelah laut di Dungun.
Siap ada selfie lagi. Satu zaman-zaman GoPro. Oh, So saya guna beranikan GoPro lah. Yes. Uish. Okay, hantu. Bukanlah saya cakap hantu, baru nak jumpa kau, tak ada. Faham kan? Faham. Kalau you takut hantu, kalau you takut nak bercakap dengan orang, Bercakap. you kena bercakap. Kalau you takut nak terkejun, you kena terkejun. Air. Tu je dalam faham. air. Maksudnya betul juga tu. Okay, saya takut ada orang ambil benda ni sebagai benda yang berisiko dan benda yang berbahaya. Always remember this concept. Do dangerous thing carefully. Always remember, do dangerous thing carefully. Kalau you ada anak, you nak anak you main skateboard, you take extra precautions. You give them helmet, you give them knee guard, you give them elbow guard lah. You see? Playing skateboard is very dangerous, but do Betul. dangerous thing carefully. Jangan elak lah. So kalau kita asyik elak je, sampai kesudah lah kita mengelak. Dan kita akan berada dalam comfort zone selama-lamanya. Jadi sampai di sini sajalah untuk Pubs kita pada malam ini. Praktis jap. Full. Full. Saya Seifuat dan inilah dia Sebadang. Ingin mengucapkan selamat hari raya. Bukan. Selamat maju jaya, selamat mengambil nasihat, buatlah apa pun asalkan korang bahagia. Ambil yang keruh, ambil yang jernih, buang yang ambil lah apa pun asalkan korang bahagia. Dan kalau ada rezeki jumpa lagi, ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah jumpa lagi. Bye bye.